أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Izin Allah SWT dapat bersama lagi pada perjalanan kita. Alhamdulillah kita dah khatam kitab Ruhul Amal ini izin Allah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan belajar kitab Tuhfatul Murid, syarah bagi matan Nurul Tauhid. Dan seperti disebut oleh Dr. Adli, macam-macam edisi yang terdapat yang dijual yang kita cita. Jadi tapi ini kita berpandukan kitab yang diterjemah oleh Ustaz Nurul Zaman ini. Mungkin dengan sebab mungkin ada yang tidak ada asas bahasa Arab kan, mungkin macam pandukan terjemahan itu. Tapi yang kita jemput ialah di Arabnya di situ. Dan saya pun tak boleh kita bincang sama nak terjemah. Saya ikut baca di sini ataupun nak terjemah cara saya. Macam mana? Cara Ustaz. Cara saya lebih kurang tu lah. Kalau cara saya dia lama lagi. Dia pondok lagi. Jadi insya-Allah kita mana yang tak ubah saya baca di sini. Jadi saya bawa dua naskah, satu yang Arab. Jadi kalau yang dah mahir Arab tu dia boleh beli macam mana buat tersebut nanti. Kitab tu lebih murah lagi. Dia ada tahqiq lagi doktor yang lain. Saya berpandukan kitab tahqiq daripada Syria, daripada Syekh Abdul Salam bin Abdul Hadi Shannaf. Saya berpandukan kitab tahqiq daripada beliau. Tapi mana-mana kitab yang kita pakai, maknanya kita lihat teks yang Arab tu jadi lebih jimat sikit, murah sikit. Itu naskah yang asal. Itu. Ya, Alhamdulillah. Di mana bila ada tradisi untuk kita belajar, perlu kita tahu siapakah pengarang kitab Matan Jauharah. Dan yang maklum adalah dipanggil Syekh Ibrahim Laqani, Syekh Ibrahim bin Hasan Abu Imdad, yang digelarkan Burhanuddin Al-Laqani, nisbah kepada Laqanah, satu kampung daripada kampung di Mesir. Ibrahim Al-Laqani. Jadi matan ni cukup popular di pondok-pondok. Ni wajib hafaz. Selain daripada kitab Matan Ummul Barahin, kitab Jauhar Tauhid ni menjadi satu kitab yang penting yang perlu pelajar-pelajar hafaz. Matan Ibrahim Al-Laqani. Dan saya lebih cenderung kepada matan Ibrahim Al-Laqani daripada Ummul Barahin, sebab dia cukup, pembahasan dia lengkap, cukup. Ummul Barahin dia hanya tumpu kepada fokus kepada pembahasan tentang ketuhanan. Tapi ni Ummul Barahin. Kalau Ibrahim Al-Laqani dia bahas semua yang bersangkut dengan ilmu akidah, disebut dalam kitab, dalam matan Ibrahim Al-Laqani. Itu lebih baik, saya lebih menggalakkan di pondok pun saya suruh hafal kitab Ibrahim Al-Laqani. Dan kalau kita hafaz menjadi modal untuk kita bercakap, berceramah di masjid-masjid. Itu dia sentuh semua aspek dalam bidang akidah. Ini kitab Ibrahim Al-Laqani. Itu Syekh Ibrahim bin Hasan Abu Imdad. Ini nisbah kepada kampung Laqanah. Al-Laqani qaryatu min qura Mesir. Itu. Ini seorang yang hebat dan bukan juga ulama hadis. Dan ini dipanggilkan jami'an bainal haqiqah wa syariah. Orang yang alim dengan ilmu hakikat dan juga ilmu syariah. Dan ada karamah yang terlebih kepada beliau yang tak perlu disebutlah di sini. Dan banyak kitab-kitab yang beliau karang, yang beliau tulis. Lebih lagi dia ada membuat syarah bagi matan beliau sendiri. Dia ada buat syarah bagi matan yang beliau buat. Itulah Umdatul Murid bi Jauharatit Tauhid. Umdatul Murid bi Jauharatit Tauhid. Tapi ini mana ini boleh kita dapat. Ini syarah kabir. Syarah yang paling besar yang dia buat.
Dan yang pertengah syarah awsat, Talkhis Tajrid. Talkhis Tajrid di Umdatul Murid. Tu. Tapi yang ni saya pun tak ada di tangan saya kitab ni. Dan yang ketiga syarah asrar, yang paling kecil ialah Hidayatul Murid di Jawharatul Tauhid. Dia ada 3 syarah yang dia boleh buat. Umdatul Murid di Jawharatul Tauhid, Talkhisul Tajrid di Umdatul Murid. Yang ketiga Hidayatul Murid di Jawharatul Tauhid. Dan beliau ada buat syarah matan Ajrumiyah dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Mana ulama-ulama dulu ni lengkap ilmu mereka. Dan beliau ada buat hasyiah Jam'ul Jawami', usul fiqh, dan juga syarah-syarah hadis. Ini kata ulama-ulama dulu, kalau kata dia ulama mengarang kitab tauhid, dia alim semua bidang. Semua bidang mereka alim. Bukan sekat hadis, semua ilmu alat dan sebagainya. Ini hebat ulama-ulama dulu. Ini sebab sikit mengenai Syekh pengarang matan Ibrahim ni matan Abdi Jawharatul Tauhid, Syekh Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani. Tu. Yang daripada guru dia ialah Imam Al-Bulkini yang makruf dalam ilmu fiqh Syafi'i, Imam Bulkini dan Inna Syarnubi, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang bertaraki dengan mereka. Ini. Dan anak murid beliau ialah yang popular adalah Syekh Syamsuddin Al-Babili. Ini semua Al-Maqul wal-Manqul. Dan Alaq Syubra Munifi, dan Syekh Yusuf Al-Fishi, dan Khafaji, Ahmad Al-Ujami. Ini semua anak murid beliau yang mereka juga popular. Al-Babili, Al-Alaq Syubra Munifi, Al-Fishi, Al-Khafaji dan Ujami. Ini semua ulama yang popular yang merupakan anak murid beliau. Jadi kita teruskan pada ini. Dan ini juga syarah ini ialah syarah daripada Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri, bukan Syekhul Azhar dulu. Syekhul Azhar, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. Dilahirkan di Bajur, satu tempat juga, satu kampung di Mesir. Ini ulama-ulama Mesir. Dan menghafaz Quran pada kecil, dan belum menuntut di Azhar. Dan banyak kitab-kitab yang popular, yang cukup popular di pondok. Hasyiah Bajuri ala Ummil Barahin ada dibuat. Itu Bajuri Sanusi, itu saya dah baca di pondok. Itu pun payah kitab tu. Dia syarah bagi Ummul Barahin. Tu kitab tu payah, popular dengan payah. Payah. Jadi pelik. Yang ni kurang sikit tapi isi dah banyak. Tu Syekh Ibrahim Hasyiah Al-Bajuri ala Ummil Barahin. Dan dia ada buat kitab fiqh kan, Hasyiah Al-Bajuri. Tu atas syarah Ibnu Qasim. Dan dia ada buat hasyiah risalah mengenai la ilaha illallah. Dia ada buat Ibrahim Bajuri juga syarah Sulam, syarah matan Sulam, mantik. Kitab Ibrahim kitab Bajuri, syarah Bajuri juga. Dan dia ada buat syarah di atas matan Samarqandi dan ilmu isti'arah, ilmu balaghah. Dan dia ada buat hasyiah atas Maulid Bazanji bi Syekh Ahmad Dardir. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, dan juga ada syarah bagi hadis yang beliau buat. Dan banyak lagi ilmu yang lain yang beliau syarahkan. Ini juga sebenarnya saya sebut ulama-ulama dulu lengkap ilmu mereka. Bukan sekat macam Syekh bin Bajuri, bukan sekat popular dalam ilmu fiqh, dan beliau juga popular dalam bidang tasawuf dan ilmu tauhid, yang mana kitab beliau popular dengan agak sukar, payah sikit untuk kita faham dari sebab ketinggian ilmu beliau. Ini syarah bagi matan Ibrahim Laqani ialah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri. Kadang-kadang ditukar dengan Baijuri. Ada juga Al-Bajuri, ada juga Al-Baijuri. Yang popular Al-Bajuri. Ini sebenarnya dia ini Syekhul Azhar yang dulu. Jadi sekat dulu, insya-Allah kita teruskan baca kepada mukadimah Syekh. Sebelum itu kita baca Fatihah dulu kepada dua muallif, Syekh Ibrahim Laqani dan Syekh Ibrahim Bajuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil i'dani wal ijadi. Kami pondok kami baca semua baris. Di ujung bukan kami baca. Kita tak baca alhamdulillahil munfarid bil i'dam wal ijad. Kami tak baca begitu. Kalau pondok kami baca semua. Alhamdulillahil munfaridi bil i'dani wal ijadi. Segala puji milik Allah yang tunggal pada mengadam dan mewujudkan makhluk ini. Alhamdulillahil munfarid. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang munfarid, yang tunggal. Tunggal ni lam yusyarikhu ahadun. Itu lam yusyarikhu ahadun. Kalau kami menyebut pondok, kalau tu dia baca ai, tu kami tulis. Ai tu dia nak tafsir. Kalau guru baca ai, tangan berjalan. Ai tu dia kata alhamdulillahil munfarid ai lam yusyarikhu ahadun. Tu kami tulis. Itu sebut ai, dah tangan kami berjalan. Ai tu makna dia nak tafsir. Lam yusyarikhu ahadun fil i'dam wal ijad. Tiada siapa yang berkongsi bersekongkol dengan Allah SWT pada meniadakan dan menjadikan makhluk. Allah meniadakan makhluk pun dengan tidak ada bantuan sesiapa, dan juga Allah menjadikan makhluk dengan tanpa bantuan pertolongan perkongsian dengan sesiapa pun. Ini maknanya al-munfarid, yang tunggal bil i'dam wal ijad. Di sini kami akan kaji. Dalam ngaji ini kami akan kaji di sini. Pertama disebut al-i'dam wal ijad. Sepatutnya kena sebut ijad dulu, bukan i'dam. Al-munfarid bil ijad wal i'dam. Ijad dulu kemudian baru i'dam. Ijad dulu barulah i'dam. Dan lagi pula ulama mutakallimin ada bahas tentang infiradnya Allah bil i'dam. Adakah kudrat meng'idam? Kudrat mengijad itu jumhur, tapi meng'idam, meniada itu ada setengah ulama kata bukan fungsi kudrat dah. Kudrat hanya Allah hanya memutuskan imdadat. Itu nanti saya akan sebut. Tapi Syekh sebut ijad di belakang. Dia sebut ijad dulu sebab nak dengan sebab nak jadi dia bagi ajli as-saj'i, untuk nak sajak. Sajak sebab dia sebut al-munazzahi an syawab bin nafsi wal adad. Adad ijad. Kalau dia sebut i'dam an syawab bin nafsi wal adad, dia tak jadi sajak. Di ajli as-saj'i. Sajak tu Arab lah, as-saj'i. Sajak di ajli sajak. Jadi takhirul ijad di ajli as-saj'i. Dia nak sajak. Itu. Al-munfarid, Tuhan yang tunggal, bil i'dam dengan meniada, wal ijad dan mengada. Ulama ada bahas tentang kudrat. Jadi di sisi jumhur ulama tauhid, al-qudrah tata'allaqu bil wujud wa bil adam. Kudrat ini dia bertakluk dengan yang ada dan dengan tiada. Kudrat mengada, kudrat meniada. Ini ra'yul jumhur, pandangan majoriti ulama-ulama tauhid. Kata si ulama, kudrat la tata'allaqu bil adam. Kudrat dia tidak bertakluk dengan adam. Mana Allah tak perlu mentiadakan. Bila Allah nak meniadakan seseorang, Allah tegakkan imdadat. Imdadat ini yang menjadi asbab pada kekalnya wujud seseorang. Contoh imdadat ni, kalau kita katanya fatilah, lampu minyak sumbu tu. Lampu minyak dia sentiasa bercahaya selama ada minyak. Sumbu pelita itu dia akan menyala apabila ada minyak. Apabila habis minyak, sumbu tadi akan terpadam. Jadi tak perlu kepada itfaq, tak perlu kepada menghembus ataupun memadamkan sumbu tadi. Habis minyak, dia terpadam sendiri.
Itu kata sang ulama, itu muqabil, lawan bagi pendapat jumhur. Pendapat pandangan jumhur ialah meniadakan juga, Allah juga meniadakan. Kudrat meniadakan dan kudrat mengadakan. Dia ada banyak ulama dak i'dam tu kudrat tak bertakluk. Bukan peranan kudrat dah untuk mentiada. Meniada lagu ni memang Allah bagi mati. Buat bagi mati tu. Nah. Tu. Jadi habis nyawa, habislah, habis imdad. Matilah dah, tak perlu kena buat mati. Mencipta mati, kemudian lalu dia mati. Kan di situ. Tak. Putus imdadat, habis roh, habislah. Macam mana habisnya minyak di pelita, maka terpadam, automatik terpadam sumbu. Tak perlu kita embus. Sumbu tadi terpadam. Habis minyak habis. Itu dia panggil imdadat. Tapi pendapat ra'yi jumhur, Allah menjadi, Allah meniadakan. I'dam wal ijad. Al-munazzahi. Al-munazzahi ini sifat bagi yang kedua bagi sifat bagi Allah, al-munfarid. Lillahi al-munfaridi al-munazzahi. Tuhan yang maha suci, al-muqaddas, wal mutahhar. Itu maknanya munazzah. Ijad fi ma la yazal. Allah menjadi fi ma la yazal. Bukan pada azali. Pada azali tidak ada sesuatu yang wujud. Allah mencipta ni fi ma la yazal. Pada waktu imkan. Pada waktu bukan waktu azali dah. Pada waktu azali kan Allah wala syai'a ma. Allah tidak ada bersamanya sesuatu yang lain. Wajib makhluk tiada pada masa itu. Dipanggil azali. Allah meniada, menjadi, itu dipanggil bima la yazal. Al-munazzahi, Tuhan yang maha suci. An syawaibin naqsi. Dia tengok terjemah dia. Tuhan yang bersih dari campuran kekurangan dan wal adrat dan lawan. Al-munazzah ni al-muqaddas awil mutahhar. Tuhan yang suci daripada campuran kekurangan, wal adrat dan lawan. Adrat ni al-adrat tudaddu za tahu wa sifatihi. Lawan-lawan yang melawani zat Allah dan sifat-sifat Allah. Maha suci daripada lawan, yang melawani zat Allah dan melawani sifat-sifat Allah. Kalau Allah ada kudrat, Allah tidak ada ajzu. Kalau Allah ada basar, Allah tidak ada amal. Kalau Allah ada hayat, Allah tidak ada maut. Itu maknanya wal adrat. Adrat ni adrat tudaddu zatihi wa sifatihi, yang melawani zat Allah dan sifat-sifat Allah. Ini dipanggil idafat sifat kepada mausuf, syawaib nafsi, yakni an-nafsi asy-syaib, kekurangan yang mencampur aduk pada zat Allah SWT dan lawan-lawan yang melawani zat Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dan aku bersaksi an la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan selain Allah, wahdah, hal kerana Allah tunggal. Wahdah makna munfaridan, Allah tunggal. Apa dia wahdah? Ini taksir bagi wahdah, la syarikalah, yang tidak ada syarik, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadim, asyhadu dengan makna a'lamu bi qalbi wa ukirru bi lisani. Itu makna asyhadu. A'lamu bi qalbi, aku tahu dengan hatiku. Wa ukirru bi lisani, dan aku mengaku, aku ikrar dengan lidahku. Alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu Al-Qadimi, sifat lagi tu. Itu yang bila baca, kita kena baca baris bagi habis. Baca bagi betul. Al-Qadim, sifat lagi. Alhamdulillah, Allah al-munfaridi, al-munazzahi, al-qadimi. Jangan baca al-qadimu, al-qadimi. Sifat lagi, sifat bagi Allah lagi. Tuhan yang qadim. Qadim bermakna la ibtida'a liwujudihi. La ibtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujud Allah.
dia ada ibtida, dia ada qadim urfi. Dia ada qadim urf. Qadim uruf ni mana yang umur setahun ke atas dia panggil qadim. Kalau umur tadi umurnya setahun ke atas dia bait al-qadim. Boleh kita panggil qadim. Dia panggil qadim urfi. Urf. Sebab tu kalau seorang penghulu bila dia kata apabila hamba-Ku yang mana yang qadim semuanya bebas merdeka, maka yang mana hambanya yang menjadi hambanya setahun ke atas semuanya bebas merdeka. Kalau kita duduk di satu tempat, kita duduk di KL ni setahun lebih, kita boleh sebut dah saya dah lama duduk di KL. Tapi kalau sebelum setahun dia tak boleh kata lama, baru lagi. Tapi kalau dah setahun, lama dah. Setahun. Dan jangan duduk pergi bangkang pula, lama apa setahun. Ni dia tak tiarap. Qadim urfi, setahun ke atas tu dia panggil qadim. Itu lebih qadim urfi lah. Qadim di sini ialah qadim hakiki, dengan mana la ibtida'a li wujudih. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Al-mukhalifi. Al-mukhalifi, Tuhan yang mukhalifi, yang menyalahi, yang tak sama, lima adahu, bagi yang barang yang lain daripada Allah. Apa dia ma? Dia panggil bayan, min lil bayan dia panggil. Apa dia ma adahu? Tuhan yang tak sama dengan yang lain daripadanya. Minal kainati, daripada segala yang ada. Itu yang diterjemah. Atau daripada segala makhluk ini. Kainat, segala yang ada, yang wujud ini. Allah tidak sama sekali dengan apa yang ada, yang Allah Ta'ala cipta, yang selain daripada Allah SWT. Al-Baqi, Tuhan yang kekal. Yang kekal. Kalau sebut baki, la akhira li wujudihi, tidak ada akhir bagi wujud Allah. Wujud Allah tidak ada penghujung, tidak ada pengakhiran. Itu baki. Dia boleh sebut qadim, mesti kena sebut juga baqa. Qidam dan baqa mesti kena iring serta sebut. Sebab kalau sebut Tuhan ni qadim saja, qadim saja yang tidak permulaan, azali juga tidak ada permulaan. Azali juga tidak ada permulaan, tapi hujungnya ialah ma la yazal. Dan bila kita sebut Allah Al-Baqi, yang kekal, tak boleh juga. Sebab syurga pun kekal, api neraka kekal, bidadari kekal, ajrul zanab kekal. Dia kena qadim Al-Baqi. Lepas tu Allah sebut Al-Quran wal awwal wal akhir. Allah sebut wal awwal ataupun wal akhir. Wal awwal wal akhir, Allah ganding. Sebab itu dalam kitab-kitab sifat 20, dia akan sebut qidam dan baqa. Dia tak boleh kita sebut wujud, mukhalafah, qidam, qiyam taksih, baqa. Dia tak boleh. Itu ulama bincang siap. Ulama fikir siap. Al-Baqi, Tuhan yang kekal. Wa haliki kulli man adahu minal makhluqati, Tuhan yang membinasakan setiap mereka yang selain daripada Allah, minal makhluqat, daripada makhluk-makhluk ini. Yang mana mudah kita baca lagi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan, dan aku bersaksi bahawa pengguru kita dan nabi kita Muhammad itu abduhu wa rasuluhu. Itu khabar anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan, itu badan. Abduhu ialah hamba Allah, wa rasuluhu dan rasul Allah, as-sadiqul aminu, yang benar lagi, al-amin lagi yang amanah, lagi yang dipercayai. Amin di mana al-ma'mun, yang dipercayai oleh Allah SWT, lagi yang amanah. Sama dengan makna fa'il atau dengan makna maf'ul boleh. Yang amanah atau yang diamanah oleh Allah. Fa'il dengan makna fa'il atau dengan makna maf'ul. Al-amin boleh dengan makna yang
yang amanah atau yang diamanah oleh Allah. Al-muballighu, Nabi Muhammad yang menyampaikan kullama umira bitablighihi min rabbil alamin, setiap barang yang diperintahkan Muhammad ini bitablighihi dengan menyampainya min rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Ma umirani minal ahkam wasyara'i, daripada hukum ahkam dan syariat-syariat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi, telah memberi rahmat Allah SWT alaihi, ke atas Nabi, telah menselawat oleh Allah ke atas Nabi, wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, wa sahbihi, dan para sahabatnya. Jawahirul ma'arifi, Jawahirul ma'arif, ini dipanggil khabar mubtada mahzuf. Ini hum, mereka itu sahabat-sahabat Nabi. Jawahirul ma'arif, itu mereka itu permata-permata, segala pengenalan. Jawahirul ma'arif, bak permata-permata dan bunga-bunga di taman yang di taman kefasihan dan pengenalan. Jadi di sini khabar mubtada mahdzuf, hum jawahirul ma'arif, permata-permata ilmu ma'rifah. Wa azharu riyadil fasahati, dan mereka ini, sahabat-sahabat Nabi ini, merupakan bunga-bunga di taman fasahah, taman kepasihan, wal awarif, dan pengenalan. Yani mereka ini seperti bunga. Mereka ini seperti permata ilmu makrifah, dan mereka ini seperti bunga-bunga yang terdapat di kebun. Tapi kebun itu bukan kebun betul, kebun kepasihan dan pengenalan. Kita panggil idafat musyabbah bih kepada musyabbah. Baik. Ini pasahah. Mereka ini pasah, memiliki kebun-kebun pasah pada pihak luasnya ilmu mereka. Pasah ni, dia ada pasah kalimah, dia ada pasah kalam. Ada ilmu balaghah. Pasah kalimah maknanya setiap kalimat yang diucapkan selamat daripada huruf-huruf yang liar. Salamatuha min tanafuril huruf, daripada huruf-huruf yang liar, yang sukar nak sebut, yang rumit, yang tersembunyi. Dan dia tidak menggunakan kalimat-kalimat yang mukhalifatul qiyas, yang menyalahi qiyas. Dan dia tidak menggunakan kalimat yang gharabah, yang pelik. Gharabah, yang pelik. Itu yang tak jelas. Itu macam zash, kalimah yang berat. Hikha, kita dengar pun pelik lah. Hikha, hikha. Naqah, itu nama biar air yang suci. Naqah. Mustajzir, nama bagi tali yang dipintal. Ini pun dia panggil yang maknanya sukar, yang usul lisan, sukar, usul nutqu biha, payah kita nak sebut. Dan menggunakan kalimat-kalimat yang tak nyata, yang pelik, yang tak jelas. Macam ifrong qa'a,
takak-kak. Tu. Takak-kak. Kita pun jangan sebut. Arab pun jarang. Kita duduk dengan Arab pun tak pernah nak sebut ifrongkak. Mana insaraf. Tu. Sebab tu kata Syekh Isa bin Omar An-Nahwi ketika dia jatuh daripada keldai. Dia jatuh daripada keldai dia. Manusia pakat beripun. Duduk sekeliling dia. Dia lekam ma lakum takak-katum. Ma lakum takak-katum alayya. Takak-katum zi jinnah ifrongki'u. Tapi dia orang aninamu. Ma lakum takak-katum. Takak-kak mana ijtama'a. Kenapa kamu duduk berkumpul di sini, duduk di hadapan orang gila? Ifrongki'u insaribu. Pergi bangun. Jangan duduk sini. Itu dah yang mubalah. Tak puas itu. Amma ba'. Sebab isi dia ni, kitab ni saya pilih dan memang tepat kita pilih. Dia lengkap. Sebab saya pengalaman untuk mengajar kitab tauhid ni, kitab ni lah yang pilihan saya sebenarnya. Sebab dia lengkap, disentuh semua bidang dalam akidah. Kalau kitab-kitab yang lain, Syarah Ibrahim ni dia hanya batas pada sifat 20. Ini dah. Ini semua dia akan bahas nanti apa itu taufik, apa itu khizlan, apa itu iman. Dia akan bahas nanti. Amma ba'. Adapun selepas itu, kalau kami pondok ni selepas itu pun dia cari. Selepas itu selepas mana? Tapi dia ada cara mudah. Dia tak mau bagi tuk pakai. Kalau pelajar pondok pergi tuk pakai. Tak bagi tuk pakai tanya senang. Amma ba'du ni ba'dal basmalah walhamdalah. Khalas. Dia duduk pergi cari lagi. Amma ba'du ni ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam. Selepas daripada ucapan bismillah dan alhamdulillah dan salawat dan salam, itu amma ba'du. Sampai situ dia kata, ada pun selepas pada itu. Itu mana? Selepas pada itu. Yang kita duk baca selepas pada itu, selepas pada apa ustaz? Kita nak jawab talik. Selepas pada itu ni ba'dal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalam. Itu amma ba'du. Tapi jangan pejam kata amma ba'du. Amma ba'dal basmalah. Dia bismillah tak ada. Dia nak okey. Fayaqulu afqarul wara. Maka berkatalah afqarul wara, sefakir-fakir makhluk. Wara man al-khalqi. Al-khalq. Tapi kata setengah ulama ahli bahasa, wara ni untuk al-ins wal jin. Al-ins wal jin. Lain tu bukan wara. Tapi banyakkan ahli bahasa al-wara al-khalqi. Al-khalqi ikutlah jin manusia kan, lembu kambing. Al-khalq. Wara al-khalq. Wakil al-ins wal jin. Kata setengah ulama wara tu khusus bagi nama gelaran ins wal jin, manusia dan jin. Maknanya berkata sefakir-fakir makhluk ila rabbihil qadiri, kepada Tuhannya yang amat berkuasa. Ila rabbihin, ila rahmati wa ihsani rabbih, kepada rahmat dan ihsan Tuhannya. Ila rabbihin, ila rahmati wa ihsani rabbih. Ini dipanggil takdir mudhaf. Yang orang panggil mengaji ibarat, dia panggil dan pondok dia panggil mengaji ibarat. Ila rabbihin, ila rahmati wa ihsani rabbih, kepada rahmat dan ihsan Tuhannya yang qadir. Fakir ni bukan makna miskin, tak ada duit. Fakir makna daimu al-ihtiyaj wa kasiruhu daimul ihtiyaj. Sentiasa berhajat, wa kasiruhu, dan banyak berhajat kepada Allah. Dan sifat ni sebenarnya elok. Dan memang patut kita kena mengaku. Allah sebut, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu ni fuqara, orang yang amat memerlu, berhajat kepada Allah. Jadi dia sebut afqarul wara, yang paling-paling fakir daripada makhluk, yang fakir kepada Tuhannya yang qadir. Siapa dia tu? Afqarul wara,
Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Zut taksiri. Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri atau Al-Bajuri, zut taksir, yang mempunyai kecuaian, yang mempunyai kecuaian dan lalai. Orang yang cuai dengan tak tanggungjawab dia terhadap Allah SWT. Ini tawaduknya ulama-ulama dulu. Tapi zut taksir ni bin nisbah ila man fawqahu. Zut taksir ni bin nisbah ila man fawqahu, dengan nisbah mereka yang lebih, yang atas daripada dia. Dia nampak dia lah zut taksir. Annahu lamma kana nazmul alimil allamati, sesungguhnya itu dia panggil domer syan. Domer ni tak boleh mana. Domer annahu ni anal hala wa sya'na. Domer syan dia panggil. Domer kembali pada ke depan. Atau domer kisah. Kalau annaha dia panggil domerul kisah. Itu tak ada kembali kat mana-mana. Lamma kana nazmul alimil allamati, tatkala adalah nazam syair bagi yang amat alim, al-allamah wal habri, wal habri dakwat, al-bahri laut, al-fahamati yang amat faham. Dakwat ni ilmunya semacam dakwat, semacam tinta. Wal bahar ni ilmunya seperti laut. Banyak, tak habis. Dakwat ni seperti pada faedah memberi manfaat. Dakwat kalau tak ada habis kita. Tak ada dakwat. Komputer pun guna dakwat. Kalau tak ada dakwat kita tak boleh hadir. Kalau ada dakwat. Al-bahar, pada pihak luahnya ilmunya al-bahar. Al-fahamah yang amat faham. Zil faidi. Tu kita kena baca, kita kena tahu itu kita nahwu penting. Nazmul alim, nazmu tu mudhaf, al-alim mudhaf ilaih, al-alim al-alam itu semua sifat. Wal habri wal bahri al-fahamati zi, ditazu. Zil faidi dani, yang mempunyai kurniaan yang hampir. Al-faid mana al-ata', ad-dani mana al-qarib. Itu. Siapa dia tu? Al-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Laqani itu nazam al-alim al-allamah. Baca Al-Syaikh. Siapa dia al-alim al-allamah? Al-Syaikh Ibrahim. Boleh baca Syaikhu, jadi tadinya huwa. Itu dalam ilmu nahwu lah. Huwa Al-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Syekh Ibrahim Laqani yang saya telah sebut. Al-Mausumu. Bukan mudah kita nak baca tu. Mausumi, Nausuma, Nausumu, boleh kita baca. Kalau kita nampak dah tadi, baca bagi bawah semua al-alimi, al-alama, al-habri, wal-bahri, al-faid, zil-faid, dani, al-syekh Ibrahim, al-mausumi. Jangan, dia kena pergi cari al-mausumi sifat mana. Dia sifat bagi nazmu. Kena baca al-mausumu. Ni jadi nazmu jadi isim kana. Kana nazmu al-alim. Al-mausumu yang diberi nama. Nazam yang diberi nama. Itu kata penting. Tapi dalam universiti, di sekolah janganlah yang berkelahi ustaz. Ustaz baca apa terbantut. Tapi di pondok dia berkelahi suruh. Dalam pondok kepala mutalaah dia bagi pondok yang baca dalam pondok. Itu jaga. Dia tanya ini dia panggil kawan, mana kawan ya? Tu baca panggil mana? Mausumi kan mausumi. Silap dia turun pondok. Turun pondok tak lagi dia. Kadang-kadang kita ada guru yang disembunyikan baca al-mausum. Selang al-mausum. Jadi tak tahu sifat mana. Al-mausumu sifat bagi nazam. Yang diberi nama
bijawharati tauhid, permata ilmu tauhid. Qad nazama, sesungguhnya telah menyusun ia Syekh Ibrahim faraida hadzal fanni, faraida akan butiran-butiran. Dia faraid ni ad-durrah al-azimah, permata-permata yang besar itu demi faraid. Asalnya dia nak sebut al-aqaid al-azimah. Dia telah menyusun ilmu akidah yang besar. Tapi aqaid al-azimah allati tushbihu bil faraid, akidah yang besar yang dibuat itu menyerupai faraid. Faraid ad-durrah al-azimah, permata yang besar. Lepas tu dia kata apa? Yang telah menyusun permata-permata, butiran-butiran permata. Ini pelajaran, itulah hadzal fan tauhid, pelajaran ilmu tauhid. Ini semua ni dia panggil dipanggil idafat musyabah bi kepada musyabah ni. Kan? Jadi akidah yang besar yang diserupai dengan faraid. Bukanlah dia menyusun butir-butir permata. Itu apa dia ni, tukang jual mah. Nah, dia menyusun akidah-akidah yang besar yang diserupai dengan permata-permata. Itu maksud dia. Qad nazama faraida hadzal fanni tauhid fi iqdin nadid, pada iqdin. Dia kata sini pada simpulan iqdin, fi iqdin nadid, yang tersusun. Nadid dengan mana munazzam, nadid dengan mana mandud, nadid mandud, mandud mana munazzam. Simpulan-simpulan yang tersusun. Wahawa, dalam hawa tu ada domain, dalam nazama pada domain kepada Syekh Ibrahim Laqani. Wahawa ni wajama, dan mengkumpul Syekh Ibrahim min nafa'isi durari, daripada permata-permata yang bernilai, yang berharga. Nafa'is ini yang berharga, yang bernilai. Durar jamak bidurrah. Wa mahasinil ghurar, dan segala keelokan, kecantikan ghurar. Ghurar jamak pada ghurrah. Ghurrah ni, kalau ghurrah bila kau mana syarifuhum, adun ghurrah ni putih yang terdapat di dahi kuda, itu lebih ghurrah. Kan tahjil, kita berjalan pekah tahjil dan ghurrah. Ghurrah ni bayar fi jabhatil faras, itu dia panggil ghurrah. Kalau putih yang duduk di kuda tu, tu kuda hebat. Bayar fi jabhatil faras, putih yang terdapat di dahi kuda. Kan di kuda dia ada putih, itu dia panggil ghurrah. Ataupun ghurrah ni maknanya, kalau Arab sebut ghurrah, kalau sebut tentang kaum dia maknanya syarifuhum. Boleh kita ambil mana-mana baik, mana-mana makna di situ. Kalau dia terjemah sini, permata-permata yang mahal dan kecemerlangan yang indah. Ya, cemerlang. Boleh sebab apa? Putih-putih, itu cemerlang yang duduk di kuda, yang di dahi kuda tu, itu dia panggil tanda yang nyata, yang jelas. Di dahi dia. Itu dia panggil ghurrah. Dia memang kalau mukadimah kitab lawa, dia memang dia payah. Jangan lari bulan depan. Dia memang mukadimah, dia memang payah. Dia payah sikit. Dia sebab dia, kalau kita mengaji, kalau kitab dulu, kita nak tahu hebatnya Tuhan di mukadimah. Kita nak tahu hebatnya dia di mukadimah. Kalau mukadimah kita baca biasa, dalam lagi biasa. Biasa aja kita baca, di dalam tu lagi biasa.
Yang macam tu kitab dulu. Kalau di mukadimah kan, dia 1, dia 2 tarik mai. Tu mana dalam kau bayar. Tapi ni kebaikan ni mudah lagi. Ada kitab-kitab yang cukup bayar. Mukadimah dia ada sampai kitab tu kalau nak mengaji dia, kalau yang dah reti pun, kalau guru baca mukadimah dia pergi mengaji, lepas tu dia tak belajar, lepas tu dia ambil mukadimah saja. Dia ada nama kitab Al-Makurdi yang munah tu. Kitab ni isi dia tak payah mana, tapi mukadimah dia bayar. Dia nama dia kitab Al-Makurdi. Sampai sekarang pun di pondok-pondok bukan semua orang boleh baca. Dia mesti mukadimah tu dia kena belajar pada guru. Tidak nak baca taklif. Mukadimah dia nama dia kitab Al-Makurdi. Syarah bagi dia ni Matan Jum ya. Tapi dia punya mukadimah sampai kalau guru baca kitab tu, masa mukadimah tu ramai pergi mengaji. Hak pandai-pandai pun duduk dengar. Dah habis, pandai-pandai tak ada dah. Habis tak ada dah. Jadi kita nak tahu hebatnya ulama dulu, kita nak tahu hebat dia, kita tengok di mukadimah. Mukadimah tu ni semua ni balaghah tu. Yang saya pasal payah nak sebut di sini. Kita dapat musyabah kepada musyabah. Ni kita nak sebut ni payah. Tasbih balik, kal jawahir, tu saya tak mau cerita. Ni kata ni orang tinggi ilmu dia. Dan mereka telah, kalau mereka buat kitab ni, mereka akan isyarat. Ni ulama dulu. Ni kalau sini kita tahu dah ni. Alhamdulillah al-mufiq wal iman, tahu confirm yang mutahid. Orang lain ni dengan kitab kita tak tahu. Di mukadimah kita tak tahu maksud dia di dalam ilmu mana. Tapi kitab ni kita tak begini ya, kita baca alhamdulillah al-munfarid. Faham? Ni mutahid. Itu. Macam kalau alhamdulillahillazi nasaba awliya'ahu kan, wa rafa'a man amana bihi wa khafada man asahu. Allah Tuhan yang menasab, yang meropok, Tuhan yang menghafat. Itu yang benar. Cara ulama dulu. Dia buat begitu. Kita tahu dah